Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah, hari ini kita akan belajar subjek tasawuf Islam dalam tema Islam sebagai adin. Pelajaran pertama yang bertajuk Islam adalah cara hidup. Okey. Yang pertama, kita lihat adalah standard kandungan. Standard kandungan dalam tajuk ini adalah mengamalkan Islam sebagai adin dan melaksanakan tuntutannya dalam kehidupan. Manakala standard pembelajarannya, yang pertama, menyatakan maksud Islam sebagai adin. Yang kedua, menjelaskan pengertian Islam, iman dan ihsan. Manakala yang ketiga, standard pembelajarannya adalah menghuraikan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Yang keempat, menilai kepentingan mengamalkan iman, rukun Islam dan ihsan dalam kehidupan. Dan yang terakhir sekali, mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan untuk mengamalkan Islam sebagai adil secara syumul dan menjadikannya sebagai asas tindakan serta panduan dalam kehidupan. Sekarang kita lihat 1.1.1 maksud Islam sebagai adil. Maksud Islam ialah agama Allah SWT seluruh manusia. Manakala Islam sebagai adin bermaksud Islam adalah cara hidup yang lengkap, merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran yang berbunyi Inna dina indallahi Islam, yang membawa maksud sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Baiklah, kita lihat pula sebab manusia perlu kepada Islam sebagai cara hidup. Yang pertama, sebab manusia memerlukan Islam sebagai cara hidup adalah memandu arah hidup manusia supaya mengikut syariat Islam. Yang kedua, cara hidup Islam ialah jalan untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Yang ketiga, manusia terbatas untuk mengetahui hakikat kebenaran sesuatu perkara. Dan yang keempat, Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia untuk mencapai keharmonian hidup bermasyarakat. Okey, kita lihat pula 1.1.2 iaitu pengertian Islam, iman dan ihsan. Kita lihat yang pertama sekali adalah pengertian Islam. Apa itu pengertian Islam? Pengertian Islam dari segi bahasa adalah bermaksud sejahtera, selamat dan penyerahan. Manakala dari segi istilah, taat dan patuh kepada perintah Allah, meninggalkan larangannya, peroleh kesejahteraan dan keselamatan bila berserah kepadanya. Baiklah, sekarang kita lihat pula pengertian iman. Pengertian iman dari segi bahasa membawa maksud yakin dan percaya. Segi istilah, membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan beramal dengan anggota badan terhadap segala perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. Kemudian kita tengok pengertian ihsan. Pengertian ihsan dari segi bahasa membawa maksud berbuat kebaikan. Manakala dari segi istilah, kesungguhan dalam melakukan sesuatu ibadah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat standard pembelajaran yang ketiga, iaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Rukun iman pula ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada para nabi dan juga rasul.
kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kita lihat ihsan. Ihsan ni apa? Ihsan merupakan keadaan di mana manusia melakukan ibadat dan pekerjaan dengan penuh kesungguhan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ia terhasil daripada gabungan sifat ikhlas serta perasaan takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk sentiasa mempertingkatkan kualiti ibadat dan pekerjaan. Sabda Rasulullah SAW yang bawa maksud, ihsan ialah kamu menyembah Allah SWT seolah-olah kamu melihatnya, dan sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, maka yakinlah Allah SWT melihat perbuatan dan amalan kamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Kepentingan rukun Islam, iman dan ihsan dalam standard pembelajaran yang keempat, itu 1.1 poin. Kita lihat dulu yang pertama, kepentingan Islam. Islam adalah asas ketaatan kepada ajaran Islam. Yang kedua, menjamin hubungan baik antara manusia dan Allah SWT. Yang ketiga, merupakan kunci kejayaan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, membawa kebahagiaan dalam hidup manusia. Manakala kepentingan iman, ia merupakan syarat amalan diterima oleh Allah. Ia juga menghubungkan makhluk dengan Allah SWT dari sudut kepercayaan dan keyakinan yang bersumberkan wahyu. Yang ketiga, menegaskan konsep mengesakan Allah SWT sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Oleh ihsan, pentingannya adalah merasakan Allah SWT mengawasi dan melihat segala gerak-geri manusia sepanjang zaman. Mengajar manusia untuk berbuat baik kepada makhluk dan makhluk baik. Mewujudkan masyarakat yang harmoni. Baiklah. 1.1.5 menceritakan tentang Islam adalah cara hidup yang lain. Okay, macam mana kita nak menjadikan Islam ni sebagai cara hidup kita yang lengkap? Pertama, kita mestilah membaca, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan dalam segala tindakan. Menghayati sirah perjuangan Rasulullah SAW. Keempat, menghayati sirah perjuangan para sahabat dan salafus soleh. Yang kelima, menghayati dan melaksanakan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Dan yang terakhir sekali, mendalami ilmu asas Islam terdiri daripada akidah, syariat dan juga akhlak. Okey, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Sampai berjumpa lagi. Syukran. Semoga ilmu diperolehi memberi manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ila liqa, ma'assalamah.